Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati pengurusi majlis Ustaz Bakul Razi dan juga Bendahari Dewan Muda PAS Malaysia, semua rakan pimpinan PAS Pusat, Yang Berhormat Ustaz Musa, Naib Presiden, Saudara YB Mahfuz Omar, Ketua Penerangan Dr. Mahfuz Muhammad, Timbalan Dewan Ulama dan seluruh pimpinan-pimpinan masuk Kak Zailah daripada Dewan Muslimat, tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu di sini, tuan-tuan. Esok akan diadakan seterusnya program 63 tahun PAS ini. Kalau kita dengar pada ceramah yang sebelum ini, PAS ditubuhkan tahun 51. Ini bermakna kalau UMNO yang asal, bukan yang mati tu, yang asal, bukan yang baru ni, asal. Maknanya 5 tahun sebelum itu UMNO ditubuhkan 1946. Tapi kita kena ingat sekali sejarah, tuan. Sebelum PAS ditubuhkan 51 tu ada nama Hizbul Muslimin, ditubuhkan waktu itu. Tahun 1948 semua parti dalam negara itu diharamkan oleh British, tapi ada satu parti saja yang tidak diharamkan, tuan-tuan. Parti apa, tuan-tuan tu? Parti apa, tuan-tuan? Parti UMNO saja yang tak haram tahun 1948. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ada pada waktu itu, sama dengan umpamanya Dr. Baharudin Helmi, apa nama tu, nama Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bustamam. Kalau kita ada waktu itu tahun 48, apa anggapan kita kepada UMNO, tuan? Pejuang ke pengkhianat, tuan? Pengkhianat. Orang lain semua kena haram, dia tak kena haram, tuan. Itu pejuang ke pengkhianat? Tentulah kita anggap pengkhianat 48 ini, UMNO itu. Itu yang PAS muncul 1951 selepas daripada Hizbul Muslimin ini diharamkan 1948. Dua berbeza partinya, tuan. Satu parti Melayu, berbangga dengan Melayu. Satu lagi berbangga dengan Islam. Melayu dicatatkan dalam perlembagaan. Pertamanya tentang kota, keduanya tentang tanah rezerv Melayu disebut tadi, ketiganya tentang kota, beasiswa dan juga Malay Reserve. Malay Reserve ini sekarang ini tinggal 12 bahasa, 12%. Maknanya 80 apa tu? 88% hilang, tuan. Beasiswa ada lagi? Ada beasiswa, tuan? Beasiswa ada, sikit je, lebih semua dah PTPTN dah, tuan. Kota masuk universiti ada lagi? Dah pakai merit, tuan. Jadi UMNO ni berjaya ke gagal, tuan? Gagal. Gagal UMNO tu. Tapi PAS, contoh je, tuan-tuan. Dulu orang cakap, kalau laksana hudud, tangan tak ada kat Kelantan. Hinanya ni, hina hukum Islam ni. Tapi sekarang, macam Dr. Bala tadi sebut, dia pula promote hudud, tuan. Itu adalah sebahagian daripada kejayaan PAS dan gerakan-gerakan dakwah dalam negara kita, tuan. Betul, tuan? Dia boleh baca Quran, tuan. Surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itu ayat disebut, tuan. Dia kata, wahai orang-orang beriman, marilah kita tegakkan keadilan, jadilah saksi yang adil
Jangan kebencian kamu pada satu kaum itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adil lah, kerana keadilan itu lebih hampir kepada ketakwaan. Ini tuan-tuan, yang berjamaah ni bukannya orang Islam, non-Muslim. Ini adalah kejayaan-kejayaan, kejayaan-kejayaan PAS dan juga rakan-rakan kita daripada para dakwah yang lain, yang setiap hari bercakap tentang Islam di merata tempat. Dan kita bangga dengan Islam itu, tuan. UMNO bangga dengan Melayu, tuan. Saya baru ni balik daripada Turki dan Mesir, dua negara, tuan. Turki sekejap, saya pergi Mesir sekejap. Saya pergi Turki tu, saya tengok orang Turki sebahagiannya memang dia bangga dengan Kemal Atatürk, tapi sebahagian juga mereka bangga dengan Ottoman dia. Antara yang dibangganya adalah umpamanya Sultan Muhammad Al-Fatih, contohnya. Dia gambarkan kebanggaan dia tu melalui grafik dia, melalui buku-buku dia, melalui filem-filem dia. Dia bangga. Kalau di kawasan pelancongan ni kita akan nampak grafik Ottoman. Kalau kita pergi dekat buku-buku dekat kawasan elit sikit, ada juga orang bangga dengan Kemal Atatürk. Tapi dia balance itu antara Kemal Atatürk dengan Ottoman. Agak balance. Dia bangga ada Ottoman, sebahagiannya juga bangga kerana ada Mustafa Kemal Atatürk. Bila saya pergi Mesir, tuan, Mesir ni ada Nabi Yusuf, Mesir ni ada Nabi Musa, Mesir ni ada kota Salahuddin Al-Ayyubi. Bila kita pergi dekat kawasan-kawasan pelancongan ni, tuan-tuan, yang dibangga apa, tuan? Adakah dia bangga dengan Nabi Musa, bangga dengan Nabi Yusuf, bangga dengan Salahuddin Al-Ayyubi ni? Dia bangga. Dia bangga dengan Firaun dia, tuan. Kalau kita lihat pelancong tu, Firaun dengan piramidnya, dengan patung-patungnya, tuan, menunjukkan bahawa dia lebih bangga dengan Firaun berbanding dengan Nabi-Nabi dia, tuan. Kita, tuan-tuan, kita bangga dengan Islam. Sebab Islam ada Al-Quran, ada hadis, ada qiyas. Melayu ada apa, tuan? Bukan kita tak bangga Melayu, tapi rujukan Melayu ni apa, tuan? Adakah pantun seloka ni boleh jadi rujukan, tuan? Boleh kan, tuan? Kita ada Quran, ada sunnah yang menjadi rujukan kita. Pepandu kepada ini tak sesat selama-lamanya. Baru-baru ni, tuan-tuan, kita pemuda PAS sama dengan Lujnah Tanah, kita bawa isu Kampung Cubada di Sentul, kenaan dengan tanah awam Melayu ni. Di Cubada, tuan-tuan, pergi ke mahkamah, mahkamah sebut buat satu keputusan, dia kata penduduk di Cubada ini bukan setinggan. Bukan setinggan maknanya dia pemilik kampung itu. Dia adalah pemilik kampung itu. Soal ni, tuan-tuan, macam mana pula orang kampung tu tak ada tanah? Dia hanya pemilik tanah, dia hanya pemilik kampung, tapi tak ada tanah. Tanah bagaimana? Betul, tuan-tuan. Tanah tu diserahkan oleh pemimpin UMNO kepada pemaju. Jadi dia orang kampung yang memiliki kampung, tapi tak ada tanah. Tanah itu diserah oleh pemimpin UMNO kepada pemaju. Siapa yang khianat, tuan? Inilah yang membantu sampai jadi 12% beli reserve yang ada dalam perlembagaan Malaysia. Dalam masa yang sama juga ada satu kampung, barangkali tuan-tuan jarang dengar kampung ini, tapi saya suka nak cerita kampung ini. Di Terengganu. Mana Terengganu? Nama dia Kampung Banggul Donas. Ini lagi pelik, tuan. Tanah itu telah ditukar milik.
Tapi tuan punya tanah tu tak dapat pampasan sampai sekarang. Dia punya rumah tu menghadap dengan highway. Sikit lagi nak kap ya. Sikit lagi nak sampai ke rumah dia tu. Sampai sekarang tak bayar lagi pampasan. Ada laluan lain cadangan ni. Habis masa tak? Ada laluan lain dicadangkan oleh penduduk kampung. Tapi laluan itu kena pada tanah JKK, tanah korporat, orang kaya. Oh, dia tak mau lalu situ. Dia nak lalu juga tanah orang kampung, tuan. Ini nak tolong Melayu ke nak bunuh Melayu? Inilah yang membantu menyebabkan kita merosot sampai 88% pendudukan tanah orang Melayu di negara kita. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah tuan-tuan, apa yang disebut dalam Quran Agung UMNO, ini retorik tuan-tuan, Khairi tuan. Dia kata sudah tiba masanya tubuh Majlis Tanah Reserve Melayu. Dia minta kepada pimpinan UMNO. Sedangkan baru-baru ni kita hantar ke Parlimen supaya adakan usul YB Mahfuz. Kita serah kepada YB Mahfuz untuk YB Mahfuz dapatkan usul tergempar untuk tubuh badan tu Majlis Tanah Reserve Melayu ni. Dia tolak. UMNO dalam perhimpunan nak pula. Pelik saya tuan. Hari tu dia tolak, sekarang dia nak pula. Ini pun pelik tuan-tuan. Sebab pada pandangan kita, majlis ini akan mengawal tanah-tanah Malay Reserve supaya tidak turun dan sebaiknya dikembalikan 88% ini. Tapi dia tolak. Sekarang ni UMNO pula nak tuan-tuan. Tapi kita pun tak tahulah betul ke tidak dia nak tuan-tuan ya. Kita tunggulah. Sikit masa lagi tuan-tuan. Kalau terus begini keadaannya, kita khawatir negara kita ni akan kehilangan tanah. Jadi Red Indian macam Ustaz Idris Ahmad tadi sebut tuan. Jadi insyaAllah esok kita akan bersama, ada masa lagi tuan-tuan. Ramai lagi pimpinan-pimpinan akan berucap esok insyaAllah. Jadi jumpa di lain masa. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.